Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, Ramadan adalah tempat bagaimana kita nak jadikan Ramadan ini pada makanan itu bukan raja pada diri kita. Tetapi kalau kita tengok pada situasi yang berlaku hari ini, ramai di kalangan kita menjadikan makanan itu adalah balas dendam. Kerana apa? Mereka penat seharian berpuasa dan menjadikan makanan sebagai tempat untuk memenuhi balas dendam mereka. Nabi SAW banyak di dalam hadis-hadis beliau yang menonjolkan bahawa bagaimana cara makanan yang betul untuk menjadikan Ramadan itu tempat ibadat. Dalam hadis beliau menyatakan waktu sahur bagaimana kita nak makan. Waktu berbuka bagaimana baginda mengajar kita tak boleh makan banyak. Tetapi hari ini kita melihat, Masya Allah, hari ini apabila kita tengok dunia sekarang, sahabat-sahabat kita, bagaimana dilema mereka, diskriminasi yang berlaku ke atas mereka. Walaupun sehari tak pernah jumpa nasi. Itulah kita katakan Ramadan sebagai tempat tarbiyah. Jadi apabila begini, InsyaAllah kalau kita jadikan makanan itu sebagai tempat pada tempatnya, maka insyaAllah bulan ini akan mentarbiah kepada bulan-bulan yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apabila menyebut bulan Ramadan, mesti terbayang di onak fikiran kita akan mengalami hidrasis. Hidrasis ni adalah sering berlaku kepada kita, terutamanya duduk di Mesir, sebab keadaan tu, kondisi itu memang panas sangat. Jadi tips ananya pada hari ini, bagaimana kita nak elak daripada masalah ni. Yang pertama kita kena tahu dan kita kena faham bahawasanya sebelum kita nak bersahur, pastikan kita jangan makan benda-benda yang berminyak, sebab dia mudah untuk mengeringkan perut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, elakkan banyak berjalan di bawah cahaya matahari, sebab kita tahulah Mesir ni memang panas sangat. Dan yang ketiga, elakkan juga kita tidur di bawah kipas. Sebab kadang-kadang kalau kita banyak tidur di bawah kipas, angin tu dia masuk, jadi kita bangun kadang-kadang kita tekak. Tu je lah antara yang panggil kaedah untuk kita nak elak daripada berlakunya hidrasis. Ramadan dihayati redha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Bahawasanya ayat ini nak menunjukkan kepada kita setiap amalan yang kita kerjakan akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang pengecualian. Bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan dan pahala, bulan yang banyak mengajak kita untuk kembali mengasah nurani dan menanam benih ketakwaan dan sebagainya. Di sini ada 4 buah bekal yang harus kita siapkan. Ilmu, amal, dakwah dan sabar untuk menyambut bulan kebaikan ini. Oleh itu, ilmu yang berkaitan dengan puasa, tarawih, zakat, sedekah mestilah kita amalkan setelah kita ketahui. Beramal dengan penuh harapan akan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa menyedari bahawa semua kebaikan adalah di tangan Allah,
bukan semata-mata kemampuan dan kekuatan kita. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejutkan para sahabat untuk berqiyamul lail bersama-sama. Dengan itu Rasulullah memerhatikan para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke suatu tempat yang mana Saidina Abu Bakar sedang solat dengan khusyuknya. Kemudian Rasulullah mendengar bacaan yang dialunkan oleh Saidina Abu Bakar, akan tetapi Saidina Abu Bakar tidak boleh nak meneruskan bacaan tersebut kerana tangisan yang teresak-esak. Kemudian Rasulullah menuju ke sudut yang lain. Setelah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya Saidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis ketika membaca ayat tersebut?" Lalu Saidina Abu Bakar berkata, "Aku sedang memikirkan adakah amalan yang aku kerjakan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Subhanallah, bayangkan seorang sahabat mempunyai iman yang kuat tak setanding kita umat Islam, bahkan tak tergolong dalam golongan yang dijamin masuk syurga. Kesimpulannya, ilmu dan amal perlulah seiring dan sejalan agar Ramadan kali ini penuh bermakna dan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Ingatlah Allah menilai setiap amalan yang dikerjakan oleh setiap hamba-Nya. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, wassalam. Tips Ramadan kali ini ialah kuat dan sihat. Pertama, bersenam di bulan Ramadan. Ini kerana bersenam dapat menambahkan metabolisme dalam tubuh badan kita. Kedua, memperbanyakkan minum air mineral. Akan tetapi amalan ini sukar diamalkan di bulan Ramadan. Bahkan di kalangan kita gemar mengambil minuman manis. Jadi utamakan air kosong atau air buah-buahan yang tidak ditambahkan gula. Ketiga, makan makanan yang berkhasiat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayur-sayuran akan menjadi benteng diri agar tidak mudah terserang penyakit.